Jangan lupa tekan butang like, subscribe, dan share video ini. Hai, apa kabar? Cikgu harap semuanya dalam keadaan yang baik. Pada kali ini, mari kita belajar tentang tata bahasa penjodoh bilangan. Apakah penjodoh bilangan? Penjodoh bilangan ialah perkataan yang digunakan bersama kata bilangan untuk membilang sesuatu, sama ada orang, haiwan, tumbuhan, atau benda. Penjodoh bilangan yang kita akan belajar pada hari ini ialah biji, buah, bila, keping, ketul, bentuk, dan potong. Sekarang, mari kita lihat penjodoh bilangan yang pertama, yaitu biji. Biji digunakan untuk buah, sayur-sayuran, dan benda-benda bulat atau hampir-hampir bulat. Misalan, cerek atau teko, sebiji teko, bola, sebiji bola, durian, sebiji durian, sebiji cawan, sebiji pinggan, dan 4 biji terung. Oke, nampakkan semua benda-benda ini penjodoh bilangannya ialah biji. Kenapa? Sebab benda-benda ini bulat atau hampir-hampir bulat. Oke, kalau piring kita tengok dari atas dia nampak bulat. Terung walaupun dia panjang, tetapi dia tetap ada bentuk bulat memanjang. Oke. Seterusnya kita pergi kepada penjodoh bilangan buah. Buah bukan untuk buah-buahan. Buah adalah penjodoh bilangan bagi benda-benda yang besar ataupun tidak juga besar betul, tetapi padu. Apa maksud padu? Padu ialah pejal, kukuh, teguh, utuh, kuat, dan tidak mempunyai bentuk tetap. Ada bentuk 4 segi, ada juga bulat, ada juga 3 segi, ada panjang, ada pendek. Oke, contoh kerusi. Nah, kerusi ini apa bentuk dia? Tidak tetap kan? Rumah pun tidak tetap. Kereta tidak tetap. Buku nih. Tapi bila kita buka buku tuh dia punya bentuk itu berubah, bukan lagi 4 segi kan? Penjodoh bilangan yang seterusnya kita belajar pada kali ini ialah bila. B-I-L-A-H, bila. Bila digunakan untuk benda-benda yang tajam. Tengok gambar ini. Sabit, jarum, gunting, pisau, dan paku. Semua benda-benda ini tajam. Kalau kita tidak menggunakannya dengan cermat, kalau kita tersalah sedikit, kita boleh cedera karena benda-benda ini memang tajam.
Oke, kita pergi kepada penjodoh bilangan yang seterusnya, yaitu keping. Keping untuk benda-benda yang nipis dan pipi. Contoh: kad, papan, duit shilling, tiket, stem, roti, dan sebagainya. Yang penting benda-benda ini nipis. Maka penjodoh bilangan yang sesuai ialah keping. Seterusnya kita pergi kepada penjodoh bilangan ketul. Ketul adalah untuk benda-benda yang berketul dan padu. Oke, contoh yang pertama ais batu. Yang kedua tulang. Yang ketiga batu. Dan yang keempat ialah ayam goreng. Seterusnya kita pergi kepada penjodoh bilangan potong. Penjodoh bilangan potong digunakan untuk makanan yang dipotong kepada beberapa bahagian. Oke, contoh daging ini dipotong-potong. Daging ini dipotong, jadi kiralah berapa potong. Kalau satu potong, sepotong. Kalau dua potong, sebut dua potong. Nanas, 3 potong nanas. Kek, sepotong kek. Kue lapis, 4 potong kue lapis. Dan sepotong tembikai. Seterusnya kita pergi kepada bentuk. Bentuk adalah untuk benda-benda yang kecil dan melengkung. Contohnya cincin. Contoh kedua mata kail. Yang ketiga kerongsang. Kerongsang dia ada juga bentuk melengkung di belakang kerongsang tuh untuk pin kan. Jadi bentuk juga penjodoh bilangan dia. Oke, seterusnya kita pergi kepada buku teks. Buku teks tahun 2 muka surat 17. Senaskah Nobel. Sekotak coklat. Sepasang cermin mata. Sebuah kamera. Sebentuk cincin. Sekaki payung. Seurat gelang. Itu ialah penjodoh bilangan yang kita belajar dalam buku teks muka surat 17. Seterusnya kita pergi kepada buku activity jilid 1 Bahasa Melayu tahun 2 muka surat 23. Arahan: isi tempat kosong dengan penjodoh bilangan. Tajuk tahniah ibu. Oke, mari kita baca. Dahlia dan adik-adiknya membantu ayah di dapur. Mereka hendak meraihkan kenaikan pangkat ibu. Mereka menyediakan makanan dan pelbagai hadiah untuk ibu. Oke, jadi kamu tengok di sini ada 8 soalan semua. Semuanya kita sudah belajar.
Boleh kan murid-murid buat? Ingat balik apa yang kita sudah belajar tadi. Oke, itu saja untuk hari ini. Terima kasih karena belajar bersama Cikgu Lo. Tahniah, terima kasih. Bye-bye. Jumpa lagi.